Sampai di Angkasa Puri. Memastikan kedudukan ruang makan mengikut standard ditetapkan, atur letak hampir 80 menu yang disediakan, disusun bagi mengelak pelanggan berkumpul ketika memilih juadah. Itu antara langkah yang dilakukan seorang pengusaha restoran yang menitik beratkan aspek pematuhan prosedur operasi standard SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Tegas Fahmi Ehsan Zawawi, patuh kepada SOP yang ditetapkan bukan lagi tanggungjawab individu, sebaliknya perlu digalas bersama. Beliau juga dari semasa ke semasa sentiasa merujuk kepada pihak Kementerian Kesihatan KKM mengenai SOP yang betul untuk disediakan di premis perniagaannya. 500 hingga 600 orang customer lebih kurang satu hari itu yang makan di sini kan. Bukan setiap masalah. Dari one time tu boleh duduk maksimum 150 orang macam itulah. Tapi walaupun 150 orang, saya menyediakan meja yang mempunyai penjarakan yang sosial yang sesuai untuk kita yang menghadapi COVID ni kan. Jadi kita ikut langkah-langkah yang ditetapkan. Jadi kedai saya pun agak besar. Jadi distance tu bagi saya tidak ada masalah lah. Dan saya sentiasa menasihati yang setiap pelanggan datang, okey, pastikan pakai mask, cuci tangan. Walaupun dia bersaudara datang sini kan, perlu penjarakan tu tetap perlu tu. Jadi lepas makan jangan tunggu lama. Niat datang nak makan, lepas makan terus balik. Selain makan di restoran, pihaknya menggalakkan pelanggan untuk membungkus makanan. Di pintu masuk, kaki tangan akan memastikan setiap pelanggan yang datang memakai pelitup separuh muka, mencatat suhu dan mengimbas kod QR MySejahtera selain mencatat butiran diri sebelum dibenarkan memasuki premis. Alhamdulillah saya selalu datang di sini. Setakat yang saya datang tu memang pemilik dia sangat menjaga dari segi pematuhan SOP lah COVID-19 ni kan. Dan masa saya masuk tadi pun saya terlupa nak pasang mask pun, petugas yang bahagian checking untuk suhu tu dia minta saya pakai dahulu, lepas tu nak makan baru kita buka balik, dia kata. Jadi alhamdulillah dari sini sangat selamat dan dari segi penjarakan sosial pun dia sangat titik beratkan lah. Aktiviti sukan dan rekreasi dibenarkan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP namun tertakluk kepada syarat dan SOP yang ditetapkan. Di Gunung Keriang, Alustar, aktiviti sukan mendaki ekstrim menarik minat mereka yang gemar aktiviti lasak, malah mempunyai kelompok peminatnya sendiri. Nur Hidayah Anwar ada laporannya. Pemain industri sukan ini menyambut baik tindakan kerajaan membenarkan semula aktiviti sukan dan rekreasi dilakukan ketika PKPP. Ia membantu mereka untuk bangkit dan sekaligus membantu menjana ekonomi pelancongan tempatan yang terjejas teruk sebelum ini. Antaranya melalui aktiviti sukan ekstrim yang disediakan oleh Persatuan Sukan Mendaki Negeri Kedah, HEX. Buat masa sekarang pihak HEC ataupun persatuan memerlukan dana untuk meneruskan aktiviti ataupun menjalankan aktiviti seperti pembangunan di bukit dan gunung yang memerlukan infra safety yang penting disebabkan trend masa kini pendaki memenuhi setiap ruang di gunung-gunung di sekitar Malaysia ni. Bawa semua peserta kita akan merasai bagaimana kegetaran apabila mereka menjalani aktiviti-aktiviti yang kita adakan. Seperti yang kita ada kat sana, kita ada 3 checkpoint yang sangat menguji ketahanan para peserta. Yang pertama di Via Frata, di mana kita akan abseil di tebing yang mempunyai 90 darjah. Jadi bila kat situ peserta kita memang perlu mempunyai keyakinan diri sendirilah kan. Lepas tu kemudian kita akan bawa peserta kita pergi dekat di beranda di mana peserta kita betul-betul akan melalui tebing itu sendiri. Jadi keselamatan yang kita sangat kita ketatkan di situ. Ikatan-ikatan yang kami gunakan semuanya diiktiraf mengikut standard antarabangsa UIA, FFME dan juga SISAF lah. Dan saya sendiri wakil daripada Persekutuan Mendaki Malaysia yang beribu pejabat di Kuala Lumpur. Alhamdulillah selama ini pengalaman yang diberikan oleh pihak persatuan pada kami lah sebenarnya untuk mempopularkan aktiviti tadi. Walaupun macam boleh buat aktiviti bebas ni apa semua, tapi SOP kita kena ikut jugalah. Sebab sebelum ni kan tak apa kan, kita nak
bergaul macam duduk rapat-rapat apa semua tu kan. Tapi lepas dah PKP ni orang kata kita kena jaga-jaga jugalah. Ikut SOP pergerakan apa kawal pergerak apa jarak semua itulah. Di tempat lain, aktiviti ini dibawa oleh Persatuan Sukan Mendaki Negeri Kedah dan ini aktiviti Via Ferrata Epsilon photoshoot untuk anda cuba. Memang ketak lutut tapi view dia super weh. Pelbagai kemudahan dan aktiviti menarik disediakan untuk penggemar sukan ini seiring dengan usaha HEK untuk menjadikan Gunung Keriang sebagai Keriang Extreme Park. Nur Hidayah Anwar, Berita RTM. Minat dan hobi boleh mendatangkan pulangan. Seorang pengumpul barangan antik, Hafifuddin Hashim, menjana dengan menjual barangan antik yang dikumpul. Kreativitinya membaiki dan mengubah suai barangan tersebut menjadi baharu, menarik perhatian ramai. Ia termasuk membaiki dan mengecat perabot lama kepada wajah baharu yang boleh dikomersialkan. Ruang dapur rumahnya di Kampung Hujung Mergung kini dijadikan garaj pertukangan. Selain barangan antik, Hafifuddin turut mengumpul pelbagai barangan berasaskan kayu dan besi. Antara barangan yang dikumpul termasuklah lesung rindik atau lesung kaki yang dulunya menjadi alat penting untuk menumbuk padi, koleksi mesin jahit, alat muzik dan beg tembaga. Antara koleksi lain yang menjadi kesayangan beliau ialah alat pengukur kelapa yang dipercayai berusia 100 tahun dari India. Apabila benda tu sukar ditemui dan bagi pengumpul-pengumpul barang lama ni, dia ada nilai sentimentalnya sendiri. Jika kita buat bagi benda tu bagi dia cantik, saya rasa dia lebih bermakna lagi pada dia. Paparan itu mengakhiri perkongsian berita dari Kedah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama rakan penyampai di Angkasa Puri.